Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Sekarang saya berada di Bandar Istanbul dan saya sedang menunggu tour guide untuk menceritakan berkenaan Bandar Istanbul. Istanbul ini adalah sebuah bandar yang kaya dengan sejarah dan budaya, dan ia menawarkan pelbagai tempat-tempat menarik yang mencerminkan pengaruh pelbagai tamadun seperti Rom, Bizantium dan juga Utsmaniyah. Seperti Hagia Sophia. Ianya dulu gereja dan kemudian masjid dan kini muzium. Hagia Sophia juga terkenal dengan seni mozaiknya yang cantik dan seni bina yang mengagumkan. Tetapi buat masa ini saya belum dapat memasuki Hagia Sophia kerana pelancong terlalu ramai dan kena beratur selama beberapa kilometer panjang. Jadi saya hanya melalui Hagia Sophia dan mungkin lain kali saya akan datang lagi ke sini untuk masuk ke Masjid Hagia Sophia ini. Dan sekarang ni saya masuk ke Masjid Biru, iaitu Sultan Ahmad Mosque. Masjid ini terkenal dengan kubah biru dan 6 menaranya. Masjid ini adalah simbol ikonik Istanbul. Masjid ini atau dikenali dengan Masjid Sultan Ahmed ini adalah satu masjid yang paling terkenal di Istanbul, yang dibina pada zaman Utsmaniyah. Ia dibina pada abad ke-17 oleh Sultan Ahmed I, dan masjid ini menarik ramai pelancong dan penganut Islam dari seluruh dunia. Nama Masjid Biru ini diberikan oleh pelancong Eropah kerana dekorasinya yang menonjolkan jubin-jubin seramik biru di dalam masjid ini. Dan jubin-jubin ini dihiasi dengan corak bunga tulip, mawar dan bunga cengkeh yang sangat cantik dan rumit. Saya berjalan menuju ke Istana Topkapi, dan ia adalah satu tempat bersejarah yang paling penting dan menarik di Istanbul. Apa yang anda lihat di dalam video ini terletaknya Hagia Sophia, dan saya akan melalui sahaja jalan ini kerana buat masa ini terlalu ramai pelancong beratur untuk memasuki Masjid Hagia Sophia ini. So saya akan meneruskan perjalanan menuju ke Istana Topkapi. Sebelum tu kita melalui air pancut,
dan tempat-tempat yang menarik di sekitar. Seperti yang anda lihat di dalam video ini, terdapat banyak bangunan-bangunan lama yang menarik yang dibina pada zaman Uthmaniyah. Terdapat kios menjual jagung bakar dan makanan-makanan Turki. Ini adalah tour guide kami. Dia akan menceritakan sejarah berkenaan dengan Istanbul dan menceritakan setiap bangunan-bangunan yang terdapat di sini ada sejarahnya tersendiri. Dan waktu saya datang ke sini, terlalu ramai pelancong dari seluruh dunia sehingga kan saya tidak dapat memasuki Masjid Hagia Sophia kerana beraturnya orang terlalu panjang dan kami tidak mencukupi masa untuk berjalan ke tempat-tempat seterusnya, dan mungkin saya akan datang lagi ke sini untuk melihat bangunan bersejarah yang ada di sini. Dan saya sangat khusyuk mendengar dari tour guide berkenaan dengan Bandar Istanbul dan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sekitar Istanbul. Istanbul ini adalah sebuah bandar yang melintasi dua benua. Adalah antara bandar yang paling memukau di dunia dengan gabungan seni bina tradisional dan moden yang mencerminkan sejarah panjang. Banyak juga bangunan di sekitar Istanbul ini adalah lambang zaman Bizantium, Uthmaniyah, dan juga ada juga dalam era moden. Terdapat juga sebuah taman yang tertua dan terbesar di Istanbul. Di sini terdapat taman iaitu taman yang tertua dan terbesar di Turki, dan asalnya merupakan taman istana di Topkapi. Dia sangat terkenal dengan kebun bunga yang indah, terutamanya bunga tulip yang mekar pada musim bunga. Sebentar lagi kita akan dibawa melawat ke kawasan Istana Topkapi, di mana di situ terdapat berbagai pokok yang tertua dan sangat menarik. Dan kita akan berjalan kaki melihat bunga-bunga, pemandangan indah di sekitar bangunan-bangunan ini. Terdapat juga jualan cenderamata, dan di sini juga ini adalah Hagia Sophia yang saya maksudkan tadi. Untuk memasukinya, pengunjung akan beratus, tersangatlah panjang. Jadi saya tidak mempunyai kesempatan kerana saya ada program yang seterusnya.
Saya sedang berjalan menuju ke Istana Topkapi, dan ia adalah satu tempat bersejarah yang paling penting dan menarik di Istanbul. Ia terletak di atas bukit yang menghadap ke Bosporus. Istana ini menjadi pusat pemerintahan dan kediaman resmi para Sultan Uthmaniyah selama lebih kurang 400 tahun, iaitu dari abad ke-15 hingga ke-19. Istana ini dibina pada tahun 1459, tidak lama selepas penaklukan Istanbul, dan ia berfungsi sebagai pusat pentadbiran, politik dan pendidikan bagi upaya Uthmaniyah. Dan pada kemuncak kegemilangannya, lebih daripada 4,000 orang tinggal dan bekerja di dalam kawasan istana ini. Istana ini dibahagikan kepada 4 halaman besar dengan beberapa bangunan termasuk pavilion, dapur besar, bilik mesyuarat dan juga bilik harta karun. Wah, zaman dulu memang banyak harta karun disimpan. Pada setiap halaman mempunyai fungsinya tersendiri, dengan halaman pertama untuk rakyat, halaman keempat yang paling eksklusif hanya untuk keluarga diraja. Ini adalah Arasta Bazaar. Ia terletak di belakang Masjid Biru tadi, iaitu Sultan Ahmad Mosque. Bazar ini dia lebih kecil dan tenang berbanding Grand Bazaar, tetapi ia menawarkan barangan berkualiti tinggi seperti kapet, kain tenun dan juga bahagian perhiasan. Arasta Bazaar ini adalah pilihan yang baik untuk mereka yang ingin mengelakkan orang ramai sambil menikmati pengalaman membeli belah. Kerana jika kita lihat di Grand Bazaar tu memang terlalu sesak dengan pelancong dan juga orang tempatan.
Dan ini adalah Grand Bazaar. Ia berdekatan dengan Sultan Ahmed. Grand Bazaar ini adalah satu pasar tertutup yang terbesar dan tertua di dunia, dengan lebih daripada 4,000 kedai yang menjual segala-galanya, dari perhiasan, tembikar, rempah hingga ke cenderamata. Ia dibina pada abad ke-15 dan menawarkan pengalaman membeli belah yang unik dalam suasana yang berwarna-warni dan sangat sibuk. Grand Bazaar ini terkenal dengan koleksi barang kemas, perak dan permata yang luas, termasuk cincin, gelang, rantai dan juga anting-anting. Terdapat juga penjualan permaidani Turki yang terkenal, kain sutera dan kain tenunan tradisional yang dibuat dengan teknik tangan. Terdapat juga yang menjual pelbagai jenis keramik dan tembikar dengan cara tradisional yang dihiasi dengan warna-warna yang terang. Jika kita lihat berjalan, berbagai-bagai jenis barangan ada dijual di sini. Terdapat juga pelbagai cenderamata yang unik seperti lampu berwarna-warni, dompet kulit, perhiasan tembaga dan juga alat tulis yang antik. Di Grand Bazaar ini, tawar-menawar adalah perkara biasa dan dijangka oleh peniaga. Pengunjung digalakkan untuk tawar-menawar bagi mendapatkan harga yang terbaik. Tapi adalah lebih baik kita berjalan-jalan dulu di sekitar bazar ini sebelum membuat pembelian, kerana harga mungkin berbeza di antara satu kedai ke kedai yang lain.